Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Masih pada setia idolakan Vijay? Sudah nonton belum filmnya yang berjudul Madurai? Entah kenapa film Madurai belum ada yang buat alur ceritanya. Padahal ya film ini sangat laris dulunya. Salah satu film terbaik idola kita juga. Oleh karenanya, channel Cerita Puisi merasa terpanggil untuk mengulasnya. Sir, ஊர்ல எவ்வளவு பிரச்சனைங்க இருக்கு. நிறுத்த மாட்டேன். அப்பவும் சம்பந்தப்பட்டவங்க நிறுத்தல. எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறீங்க? Ketua gangster yang paling ditakuti di Madurai, KTR selalu melakukan ritual doa atas kematian salah seorang musuhnya. Tujuannya agar arwah musuhnya yang sudah lama mati itu tetap tenang dan tidak mengganggu. Orang mati yang menjadi musuh KTR wajahnya mirip dengan seorang pemuda di Chennai. Namanya Madurai. Diperankan idola kita semua, Thalapathy Vijay. Madurai menjalani hidup bahagia sebagai penjual sayur di pasar bersama temannya, Pandu. Madurai tinggal bersama ibunya, Kamaksi, dan dua adik perempuannya, Laksmi serta Sumati. Madurai, angge ninnute. Wah. Enapa angge? Usaha jualan sayur yang dilakukan dengan meminjam modal ke rentenir. Tapi rentenir itu ternyata sekelompok preman. Mereka memberi bunga terlalu tinggi dan sering sekali melakukan kekerasan. Itulah nasib yang dialami Madurai. Dia sedang dicari rentenir untuk segera membayar hutang. Tapi Madurai belum cukup uang. Madurai akhirnya dicambuk sebagai hukuman. Keluarga dan pedagang di pasar tidak tega melihat Madurai dihukum. Tapi Madurai sendiri tetap santai meski dicambuk puluhan kali. Justru rotan yang digunakan rentenir hancur. Madurai kemudian meminta semua pedagang bubar. Setelah terlihat sepi, gilirannya menunjukkan aksi. Ternyata pemuda itu memiliki kekuatan dahsyat. Apa yang Anda lakukan ini salah. Jika Anda berani datang ke sini lagi, hukuman yang akan saya berikan jauh lebih mengerikan, ancamnya. ஓடுற ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தமும் இந்த மார்க்கெட் பூ புரியல உன் உடம்புல ஓடுற மழை பெய்யற மாதிரி சும்மா சட சட. Madurai sepertinya bukan pedagang sayur sembarangan. Dia memiliki sisi lain yang tidak diketahui keluarganya. Madurai terlihat bertemu dengan seseorang. Pria itu memberikan daftar 3 orang yang menjadi target. Madurai mencari dan menghajar 3 orang yang menjadi target itu. Lalu disekap tanpa diketahui siapapun. Keluarganya sama sekali tidak mengetahui sisi lain kehidupan Madurai yang penuh kekerasan. Sementara di pasar, rentenir yang sempat diancam Madurai datang lagi. Mereka ingin membunuh istri seorang pedagang hanya karena belum mampu membayar hutang. Madurai muncul dan menyelamatkan wanita hamil itu. Dia marah melihat kekejaman yang terjadi. Para rentenir dihajar, dipukul, dan ditendang. Seorang mahasiswi bernama Anita diperankan Raksita.
merekam perkelahian itu. Dia memang sedang melakukan penelitian kehidupan orang-orang di pasar. Anita yang merekam perkelahian sempat terkena tamparan Madurai secara tak sengaja. Tapi tamparan itu tidak membuat Anita marah. Justru hatinya kepincut dengan keberanian pemuda pasar itu. Di rumah teman Madurai, Pandu yang juga tinggal di sana sedang memperbaiki TV. Tapi Madurai yang baru datang langsung menyalakan listrik. Gosonglah rambut Pandu. Sumpahnya untuk tidak bicara di hari itu juga dia langgar karena ketakutan. Apa yang menimpa Pandu membuat Madurai berpikir dan mencobanya pada adiknya, Sumati. Iya, Sumati tidak bisa bicara selama ini. Madurai kemudian mengajak Sumati main-main di pinggir pantai. Saat mengambil bola, Madurai berpura-pura tenggelam agar Sumati panik dan ketakutan. Melihat kakaknya tenggelam di laut, Sumati sangat panik. Dia berusaha meminta bantuan, tapi tidak ada yang memahami ucapannya. Tubuh Madurai mengapung dilihat oleh Sumati. Dia semakin panik. Tanpa sadar, Sumati berteriak memanggil kakaknya. Ya, Sumati menjadi bisa bicara. Ibunya, Kamaksi, sangat bahagia melihat keajaiban yang terjadi. Sumati kemudian bisa dimasukkan sekolah. வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு. Madurai memang pemuda hebat dan baik hati. Anita sampai dibuat tergila-gila. Mahasiswi itu terus melakukan PDKT. Bahkan berani berpura-pura tangannya terluka agar bisa dekat dengan Madurai. Hal itu membuat Madurai marah dan merasa dipermainkan. Hingga sebuah tamparan dihadiahkan untuk Anita. Karena Madurai sendiri sama sekali tidak tertarik dengan sosok Anita. Ibunya marah karena Madurai menampar seorang wanita. Dia harus meminta maaf. விடாம இருக்கா? போய் அவளை சமாதானப்படுத்தி சாப்பிட சொல்லு. Saat menemui Anita untuk meminta maaf, disitulah Madurai mengetahui gadis itu benar-benar mencintainya. Anita juga tanpa malu menembak Madurai. அதான் இப்படியெல்லாம் நேர்ல greeting cardல cellphone-ல Sebuah video ditunjukkan bagaimana perbuatan baik Madurai selama ini didokumentasikan. Madurai sama sekali tidak peduli itu, tapi hatinya menjadi tersentuh dengan cinta yang dimiliki Anita. இந்த காந்த பார்வைக்கு தான் இந்த பார்வை. Adik bungsunya Sumati sudah bisa bicara, tapi Madurai masih memiliki tanggung jawab untuk mencari calon suami adiknya, Laksmi. Namun adiknya mengaku sudah memiliki pacar bernama Jivan. Ternyata pacar Laksmi itu biasa mempermainkan wanita. Dia playboy cap kadal. Parahnya lagi, adik bungsu Madurai juga siap dibeli jika dewasa nanti. அவ வயசுக்கு வந்தா சொல்லி அனுப்பு. அவளுக்கு ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ். Darah Madurai mendidih mendengarnya. Dia langsung menghajar Jivan dengan ganas. Jika masih berani mempermainkan wanita, Jivan juga diancam akan dibunuh. Ini bukan peringatan, tapi perintah, tegasnya. கல்யாண ஆசை காட்டி பொண்ணுங்களோட கேம்ஸ் விளையாடு. கட்டளை கட்டளை. Kelompok rentenir datang menjenguk Jivan yang tengah sakit. Dia marah-marah dan siap balas dendam. Tapi setelah mengetahui pria itu adalah Madurai, dia langsung ketakutan. Jivan disarankan untuk melupakan pemukulan itu. Oknum polisi bermental keparat juga datang. Dia berjanji akan menghancurkan orang yang bernama Madurai. நான் போலீஸ் இல்ல பொறுக்கி. Pasukan polisi bergerak mencari Madurai. Mereka yang seharusnya melindungi masyarakat justru melakukan kekerasan demi mengabdi pada penjahat. Katakan di mana Madurai, ujar polisi kepada orang-orang pasar. Madurai akhirnya menunjukkan diri, tapi ada keanehan yang terjadi.
Semua aparat kepolisian yang datang ke pasar untuk menangkap Madurey tiba-tiba sikapnya berbeda. Madurey sangat dihormati dan disegani. Dia bahkan mendapatkan hormat dari polisi yang memimpin pasukan. "Mohon maaf, Pak. Saya tidak tahu jika itu Bapak," ujarnya meminta pasukan bubar. இல்ல வேலையே விட்டுட்டு விருதுநகருக்கு போய் வரதுக்கு ஐயா நான் 2 மாசம் லீவ் போட்டு போயிடுறேங்க போய் விவசாயம் பாத்துக்கிறேங்க பட்டாலியன். Keluarga Madurey tercengang menyaksikan apa yang terjadi. Bagaimana tidak, petinggi polisi sangat menghormatinya. Ibunya curiga ada sesuatu yang disembunyikan selama ini. என்ன இதெல்லாம் போலாம். நில்லு. Belum selesai Madurey disidang oleh ibunya, puluhan preman kiriman Jevan datang. Hanya seorang diri Madurey menghadapi mereka semua. Pemuda yang selama ini dikenal sebagai penjual sayur begitu beringas menghajar para preman. Koper milik Madurey sampai terbuka saat perkelahian terjadi. Ibunya kaget melihat isi koper, ada koran dan pistol. Setelah preman dibuat lari terbirit-birit oleh Madurey tanpa diduga, ibunya menembak Madurey berkali-kali. Tanpa ampun, Madurey ditembak penuh amarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Madurey terluka parah dan dibawa ke rumah sakit oleh adik-adiknya. Ibunya, Kamaksi, juga datang dengan marah-marah karena Madurey diselamatkan. வேண்டாயா வேண்டாம் இப்படி கூட பேசிட்டு இருக்கீங்க அவன் ஒரு கொலைகாரன் Ternyata Madurey bukan anak kandung Kamaksi. Madurey hanyalah seorang pembunuh di matanya. Hal itu diketahui setelah melihat koran. Kamaksi tetap ingin membunuh Madurey, tapi anak-anaknya mencegah. Teman Madurey, Pandu, yang datang juga mendapat omelan. Selama ini, pembunuh anaknya hidup dan makan di rumahnya dengan mengaku sebagai teman anaknya saat masih hidup. Pandu yang biasanya lucu juga tiba-tiba marah. Dia tidak tahan lagi dengan kata-kata Kamaksi kepada Madurey yang dianggap pembunuh. "Apakah Anda tahu siapa dia dan kenapa dia datang ke rumah Anda?" tanya Pandu. உன் பிள்ளை செத்துக்கு நீ எவ்வளவு வேதனைப்படுற அவர் யார் தெரியுமா அவர் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? Pandu menceritakan siapa Madurey sebenarnya. Orang yang saat ini dikenal sebagai Madurey adalah Maduravel, yang dulunya kolektor kota Madurey. Dia sangat disegani semua pihak, baik lawan maupun kawan. Maduravel bukan kolektor sembarangan. Dia adalah petugas IAS. Sedangkan Susela yang diperankan Sonia Agarwal adalah sekretaris pribadi kolektor Maduravel. Susela adalah anak Kamaksi yang dianggap dibunuh oleh Maduravel. Pandu sendiri yang terlihat seperti teman Maduravel ternyata anak buahnya. Kematian Susela disebabkan keberanian Maduravel yang tidak takut melawan penjahat kelas kakap penguasa kota bernama KTR. Berbagai kebusukan KTR dibongkar. Tapi KTR sangat licik, selalu bisa lepas dari jeratan hukum. Polisi yang sempat ingin menyerang Madurey dulunya bekerja di bawah perintah Maduravel. அதுக்கு காரணம் மக்கள் சாப்பிட வாங்குற ஒவ்வொரு மூலையில ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கு அத்தனையிலும் கூட்டமா இருக்கு. Siapapun harus berhenti memalsukan makanan, palsukan obat, dan lainnya. Jika tidak, saya yang akan hentikan paksa. Ini bukan peringatan, tapi ini perintah, tegasnya kepada wartawan. ஆள் பலம் ஆயுத பலம் அரசியல் இதெல்லாம் சேரவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆள் பலம் இதெல்லாம் பத்தி I don't care. கட்டளை கட்டளை கட்டளை. KTR tidak suka dengan keberanian kolektor itu. Maduravel harus dibunuh. Salah seorang wakil rakyat atau MLA yang menjadi antek-antek KTR menemui Maduravel. Dia meminta agar KTR tidak lagi diganggu, sogokan dan ancaman diberikan. Tapi hal itu membuat Maduravel kesal. Dia menampar wakil rakyat yang tidak tahu masalah rakyat itu. என்ன விலை 50 ரூபாய் வாட்டர் பாக்கெட் ஃப்ரீ. தெரியுது ஓட்டு போட்ட மானிட்டர் விலையை பத்தி தெரியல நீ எல்லாம் ஒரு பங்கு எவ்வளவு நான் பயந்து வரல. Maduravel kemudian langsung menemui KTR.
Tanpa basa-basi, KTR diminta menghentikan semua aktivitasnya yang sangat membahayakan masyarakat. Mulai dari bisnis pemalsuan, merebut aset pemerintah, dan lain sebagainya. உன் உயிரை இந்த கலெக்டர் இல்லடா கான்வென்ட்ல படிச்சுட்டு வந்த டெக்கரேஷன் ஸ்கூல் KTR bukanlah penjahat kacangan yang mau begitu saja mendengarkan kolektor. Dia tidak hanya memiliki harta dan loyalitas, tapi juga kekuatan politik. Dengan sangat mudah baginya menyingkirkan seorang kolektor. Untuk membunuh Madu Rafael juga tidak butuh waktu lama. Ucapan KTR bukan bualan. Mobil yang digunakan Madu Rafael datang, tiba-tiba meledak. Bom sudah ditaruh oleh anak buah KTR. Tapi Madu Rafael juga bukan pejabat pengecut. Dia hanya tersenyum melihat keangkuhan KTR. Jauh di sana, pabrik bensin palsu milik KTR juga sudah terbakar. Jika Anda memotong jari saya akan memotong tangan Anda. Jika Anda memotong tangan saya akan menggorok leher Anda. Tinggalkan semuanya sekarang. Ini bukan peringatan, tapi sebuah perintah. Tegas Madu Rafael berlalu pergi. கட்டளை Susela mengingatkan Madu Rafael agar tidak terlalu keras menghadapi KTR. Tapi Madu Rafael memiliki pandangan berbeda, apalagi derita rakyat disebabkan oleh orang seperti KTR. Cita-cita Madu Rafael sejak kecil memang ingin menjadi kolektor. Tujuannya untuk menghukum para penjahat. Tapi pekerjaan itu memang tidak mudah. Pejabat sekelas Mendagri saja berada di bawah ketiak KTR. கொஞ்சம் நாளா தானே பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இந்த வேலைக்கு வர்றதுக்காக கலெக்டரா தான் என்ன உனக்கு தெரியும் Sudah banyak pejabat tinggi pemerintah yang meminta Madu Rafael tidak mengganggu KTR. Tapi tetap saja tidak mempan. Madu Rafael justru menantang KTR. Tentu saja KTR menjadi semakin murka dan akan membuktikan bahwa dirinya adalah penguasa kota. Keesokannya, semua toko tutup atas perintah KTR. Aktivitas masyarakat juga sepi, jalanan kosong. KTR menunjukkan kekuatannya. Anak-anak tidak bisa berangkat ke sekolah. யோ போயா போய் கலெக்டர் கேளு நேரமாச்சு பஸ் எல்லாம் எப்படி எடுப்பீங்க என்ன பேசுற நீ எங்களை வந்து கேக்குற சிட்டி கண்ட்ரோல் அவர்கிட்ட தானே இருக்கு என்ன Madu Rafael sekali lagi membuktikan kehebatannya. Bus tidak mau beroperasi karena takut KTR. Madu Rafael menunjukkan ketakutan yang sama untuk membakar bus. Akhirnya, semua bus batal mogok. Toko-toko juga kembali dibuka. Madu Rafael memberikan keberanian kepada masyarakat. Memang Madu Rafael ini luar biasa. Madu Rafael terus menyelesaikan berbagai masalah rakyat. Susela dibuat jatuh cinta dengan kehebatan Madu Rafael. Kolektor. Selanjutnya, Madu Rafael bersama Susela bertemu petugas khusus, Karikean. சார் அந்த சார் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாரு ஹலோ சார். Berbagai kejahatan KTR selama ini tidak bisa dihentikan karena belum adanya bukti yang kuat. Setiap kasus yang ada, selalu orang lain yang menjadi tumbal. Jika Madu Rafael memiliki satu saja bukti, maka tamat riwayat KTR. என்ன பண்ணி என்ன சார் பிரேசிட்டு வந்து நிக்கிறான் அது என்னோடதுன்னு குடோனை பிடிச்சா 10 பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு Susela yang mencintai Madu Rafael berani mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan bukti. Dia menyamar ke rumah KTR sebagai pekerja. Apa yang dilakukannya tanpa sepengetahuan Madu Rafael. Setelah berhasil mendapatkan bukti, Susela langsung mengirimnya ke Madu Rafael. Tapi sungguh disayangkan, Susela tertangkap basah saat berbicara lewat telepon dengan Madu Rafael. சார். பாப்பா கூப்பிடுதுல்ல Tidak ingin Susela terbunuh, Madu Rafael mengembalikan semua bukti yang telah didapatkan. Tapi KTR tetap ingin membunuh Susela. Pertarungan sengit terjadi. Satu orang melawan seluruh anak buah KTR. வா கம் ஆன் குயிக்
Madu Rafael berjuang menyelamatkan Susela. Duel antara Madu Rafael dan KTR terjadi. Madu Rafael lebih unggul, tapi sayang sejuta sayang. Tanpa diduga, Susela terbunuh. Senjata yang digunakan Madu Rafael terlepas dari gagangnya, lalu menyambar leher Susela. Betapa sedihnya Madu Rafael. Apalagi dalam kondisi sekarat, Susela sangat mengkhawatirkan keluarganya. Madu Rafael berusaha membawa tubuh Susela ke rumah sakit. Tapi sebelum keluar rumah, bangunan tempat Madu Rafael dan Susela dibakar. KTR dan anak buahnya menganggap Madu Rafael mati terbakar bersama tubuh Susela. Padahal, Madu Rafael berhasil menyelamatkan diri. Dia terluka parah saat datang ke rumah anak buahnya, Pandu. Media yang seharusnya memberitakan kebenaran justru memutarbalikkan fakta. Koran-koran memberitakan kolektor Madu Rafael membunuh Susela, kemudian pergi melarikan diri. Parahnya lagi, di televisi ditayangkan kesaksian-kesaksian palsu dari anak buah KTR bahwa Susela dibunuh dan dibakar oleh Madu Rafael. Media benar-benar dibawa kendali KTR. Publik dibuat percaya Madu Rafael membunuh Susela. Bukti juga tidak ada untuk melawan semua itu. Karena itulah dirinya datang ke Chennai sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga Susela. Namun, Madu Rafael juga terus mengumpulkan bukti untuk melawan KTR. Semua itu diceritakan kepada keluarga Susela oleh Pandu dan Madu Rafael yang sudah pulih. Kini, Madu Rafael sudah siap untuk bangkit melawan, membalas dendam. Madu Rafael sudah mendapatkan bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Sebuah video pengakuan 3 anak buah KTR yang sudah disekap cukup sebagai bukti. 3 orang yang dijadikan target dan disekap oleh Madurai, yaitu Kumarasamy yang mengurus bisnis barang haram KTR seperti narkoba. Kemudian Pandian yang melakukan pembunuhan untuk KTR. Dia juga memproduksi obat palsu. Pandian bersembunyi ke Chennai setelah membakar Susela. Sedangkan 1 orang lagi yaitu San Kili yang menjadi pemilik fiktif pabrik KTR. Bukti itu diserahkan ke pejabat terkait sehingga nama Madurai bersih dan kembali lagi menjadi kolektor kota Madurai. action வேணும்னாலும் எடுக்கலாம் as a collector. Madu Rafael juga membawa keluarga Susela ke Madurai. Mereka dititip di rumah Anita. Di sana Madurai bertemu MLA yang pernah ditampar, yang ternyata ayah Anita. Sebagai kolektor, 3 orang anak buah KTR yang selama ini disekap dimasukkan ke penjara. KTR ingin anak buahnya segera dilepas. Kolektor baru langsung didatangi. Betapa kagetnya KTR setelah melihat orang yang menjadi kolektor adalah Madu Rafael. Padahal musuhnya itu sudah mati bersama Susela saat kebakaran. Ritual doa juga tetap dilakukan KTR untuk kematian Madu Rafael. Ternyata musuhnya itu masih hidup. Seluruh masyarakat Madurai akan senang jika saya menangkap Anda. Lalu saya akan menyeret dan mempermalukan Anda di jalanan, ujar Madurai. 800 வருஷம் ஜெயில வச்சு சித்திரவதை பண்ணு நான் ரோட்ல உன்னை 246 தடவை தூக்குல போடணும். KTR benar-benar dibuat frustasi. Madurai yang selama ini dikuasai bisa lepas. Ketakutan harus dibangkitkan lagi. Langkah yang diambil KTR benar-benar gila. Anak buahnya menjual banyak handphone dengan harga sangat murah, sehingga masyarakat berbondong-bondong membeli. Tapi HP itu akan meledak ketika ada panggilan masuk. Kini giliran Madurai yang kebingungan dan stres. அப்பாவி ஜனங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு பப்ளிக் உங்ககிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக தான் இவ்வளவு போராட்டமே. Kota Madurai terancam akan menjadi lautan mayat. Madu Rafael merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu memukul KTR yang sedang bahagia. Entah apa yang ada dalam pikiran Madu Rafael. KTR disiksa dan diseret di jalanan.
Masyarakat kini menyaksikan penguasa Madura itu sudah tak berdaya lagi. இது போல எல்லாம் ஊத்துக்கு போறாரு அந்த ஆள் பண்ண அநியாயத்துக்கு இது ரொம்ப கம்மி கலெக்டர் இருந்தா நாடு நல்லா இருக்கும். Tapi kali ini KTR sudah tidak takut mati lagi. KTR bisa mati bahagia karena banyak masyarakat yang akan segera menyusulnya juga. Rupanya Maduravel membawa KTR ke tower sebagai sumber sinyal HP. Itulah ide brilian Maduravel, karena bom hanya akan meledak jika ada panggilan masuk. Apabila tower yang menjadi sumber sinyal tidak berfungsi, maka masyarakat akan tetap aman. Maduravel kemudian membakar tubuh KTR bersama bangunan tower. Penjahat itu dibuat mati menjadi abu. Masyarakat pun aman. Dan film pun selesai. Bye-bye.